Okay, so RX-8 kali ni yang saya nak review adalah untuk part 2. Hari tu saya review pasal RX-8 tak berapa detail kan. So hari ni kita cerita kenapa you guys perlu tahu before nak beli RX-8. Okay, jom. Okay, Assalamualaikum. So hari ni saya nak cerita pasal Mazda RX-8 untuk part 2. Hari tu tak berapa panjang sangat detail saya ceritakan. So hari ni kita cerita pasal kenapa saya pening pasal Mazda RX-8. Okay guys, stay tune guys. So mesti ramai tak tahu kan, orang banyak suka pasal kereta ni sebab kereta ni sekarang ni of course kita tahu dah murah. Bawah 60,000 dah boleh dapat dah kereta ni, dengan dia punya CC yang agak murah, RM70 road tax setahun. Kemudian kita tahu kereta ni pun memang agak sporty lah. Dia punya reka bentuk yang menarik, and then boleh jadi 2 pintu, boleh jadi 4 pintu. So banyak lah budak-budak muda yang minat kereta ni kan. Jadi bagi saya, kenapa budak-budak muda minat sangat kereta ni, memang antara satu sebab memang macam saya sebut tadi lah, CC rendah, road tax jadi murah, dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun, ramai juga yang tak tahu kereta ni kenapa, apa masalah kereta ni. Yang pertama, kereta ni masalah kereta ni dari segi enjin. So kalau orang tanya masalah pertama RX-8 ni apa, masalah pertama RX-8 ni enjin, di bahagian enjin. Kenapa dengan bahagian enjin ni kan? Dekat bahagian enjin ni, masalah pertama dia, enjin dia akan selalu kong. Kalau salah jaga, salah tune. Macam pengalaman saya sendiri, kesilapan besar yang saya buat, ini merupakan enjin yang ke-9 saya yang bakal masuk enjin ke-10 tak lama lagi. So apa silap yang saya dah buat, sebab saya tak remap kereta ni. Kereta ni masih ada cut off, dan saya pernah tipu pakai SLD. SLD ni satu komputer yang akan tipu enjin, mengatakan kereta ni untuk buang cut off lah, tapi injection, fuel semua kurang berbanding dengan sepatutnya kalau yang dah tune. So kereta ni boleh pergi sampai 260 km sejam, tapi injection dia standard. So injection dia tak banyak lah kat situ. Okay, and then nak kata selesa, boleh lah untuk kereta sport selesa. Kat belakang pun ada lagi tempat duduk, 4 seaters, plus dia boleh jadi 2 pintu, dia boleh jadi 4 pintu. Kenapa saya cakap 2 pintu boleh jadi 4 pintu? Sebab dekat bahagian ni pintu kita, lepas tu lagi satu you guys boleh buka dekat sini. So yang ni pintu belakang lah, so boleh tutup yang depan. Cost untuk nak repair bahagian enjin pula, untuk enjin seketul, enjin use, enjin terpakai, bernilai dalam RM6,000. Yang tu siap pasang apa semualah. Kelajuan kereta ni pun 228 horsepower. 228 horsepower, so agak tinggi untuk 1.3. Kena tahu before you guys beli kereta ni bukannya kereta 1.3 yang jimat minyak Okay, so kereta ni bukanlah kereta 1.3 yang macam biasa, macam IV yang jimat minyak. Dia jimat kat bahagian road tax je. RM50 tu dapat half tank daripada Shah Alam ke Kuala Lumpur. Patah balik kemungkinan boleh habis. So memang tak jimat lah kereta ni. Kalau you guys ada budget, why not lah. Tapi kalau mana-mana student cukup makan nak pakai kereta ni, memang saya tak suggest untuk you guys beli kereta ni lah. Apa-apa kereta sport pun sebenarnya saya tak suggest. Mungkin Satria okey kot. Dari segi sporty, dekat belah dalam, meter dia agak sporty. You guys boleh tukar warna meter. Kat situ tak boring lah kan. You guys boleh tukar warna meter. And then Bluetooth connector tak ada dekat sini, sebab ni tahun 2003 punya kereta. So memang Bluetooth connector memang tak ada kat sini, and you guys kena buat sendiri. Plus kereta ni datang dengan 6-speed transmission manual. Kalau untuk auto ada juga 6-speed, ada juga 4-speed. So saya pilih 6-speed, lebih fun lah untuk bawa bagi saya, sebab saya memang peminat manual pada dulu. Before beli kereta ni, cara penjagaan enjin, minyak hitam, kena check minyak hitam selalu. Air kena make sure sentiasa ada air enjin. Kalau nak start kereta tu, make sure tunggu sampai kereta ni betul-betul panas. So maknanya kalau dekat meter kereta kita ada C dengan H kan, so make sure dia tengah-tengah, baru kita boleh jalan. Kita tak boleh main jalan je, sebab akan merosakkan kereta tersebut. Apa lagi
Kalau nak kata untuk praktikal ke tak, bonet besar ke tak, bonet biasa, tak berapa besar, tak berapa kecil. Tapi dari segi gearbox, transmission semua, cornering kereta ni okey, tak ada masalah, mantap. So saya rasa saya tak banyak nak cakap pasal kereta ni, sebab saya pun agak suka kereta ni. Cuma kelemahan besar ni memang totally you guys kena jaga dekat bahagian enjin je lah. Yang lain tak ada masalah. Kalau nak cerita daripada segi tayar ni lambat makan, tak macam GTR. Tayar ni kalau pakai run flat sekalipun memang lambat makan lah. Tak adalah 6 bulan, mungkin setahun. Tapi depends on macam mana korang bawa. Kalau daily use untuk kereta ni masih boleh dipertimbangkan lah. Dia tak macam GTR, walaupun dia sport, tapi dia sport car yang orang kata masih boleh bawa everyday. Dan dia taklah sejimat macam Myvi. Sebab orang fikir kereta ni 1.3 pun jimat macam Myvi. Sebenarnya tak, kereta ni tak jimat macam Myvi. Kereta ni more kepada macam 1.3 kali 2. So macam 2.6 punya engine lah. 2.6 punya engine agak besar so, lebih kurang dia punya minyak. Kereta ni tak ada turbo, tapi minyak dia agak teruk. Pada budak-budak muda yang baru nak cuba kereta sport, nak try kereta sport, kereta ni bukanlah saya nak cakap kereta ni kereta yang sesuai. Just saya cakap dekat bahagian enjin tadi je, adakah anda mampu untuk menjaga maintenance enjin. So dari segi harga pula, kalau you guys nak beli, untuk saya affordable lah. Tak adalah begitu mahal dan taklah begitu murah. Untuk kita sport yang betul-betul nampak modern, baru kan. Dan kelebihan kereta ni, dia tak ditelan zaman. Walaupun sekarang ni dah tahun 2020, hampir berbelas tahun, hampir 17 tahun dah kereta ni, masih lagi tak telan zaman. Still rupa dia rupa modern, sporty. Dengan bucket seat dia belakang ni pun semi bucket maksud saya, masih lagi selesa. Untuk tayar pula 1,500 tak silap saya satu tayar. 1,500 ke 3,000, 6,000. Tu kalau run flat lah Potenza. Tapi bergantung pada kedai juga. Tengok pada kedai, tengok pada brand juga. So ada je yang sekarang ni tayar semi slick pun dah boleh dapat berapa ratus je, pun ada juga. Tapi harga biar standby lebih, budget biar standby lebih. Kalau dapat harga price yang kurang, alhamdulillah lah. So kalau you guys standby budget satu tayar dalam 500, 600, sekali tayar harga 900, so korang dah out of budget. So biar standby budget lebih daripada budget kurang. Ikat situ bahagian tayar. Top speed untuk kereta ni untuk beginner, saya rasa korang boleh berpuas hati, sebab kereta ni boleh mencecah sampai 265 km sejam. Tapi lambat lah, taklah cepat. Bukannya macam GTR lah. Dan kereta ni memang perlukan jarak yang jauh untuk dapatkan 265 km sejam. Kelebihan kereta ni rotor engine. Kereta ni tak bunyi sama dengan kereta-kereta yang lain. Memang bunyi rotary. Dia punya bunyi tu memang sedap lah. Compare dengan kereta-kereta 1.3 yang double exhaust lain kan. Bunyi rotor ni memang lain. You guys kena dengar sendiri and bawa sendiri kereta macam ni. So saya rasa sampai situ je kot penjelasan saya untuk Mazda RX-8. Macam RX-8 sendiri pun ada kelemahan dan kelebihan dia. Untuk saya, kelebihan RX-8 lebih banyak daripada kekurangan. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kekurangan je cuma dekat bahagian engine saja. Overall saya bagi 5 star untuk RX-8. So well done RX-8. It's such a good car yang orang boleh bawa. Macam untuk saya dulu muda-muda, beginner yang nak beli kereta sport, so kereta ni agak berpuas hati lah. You guys just kena standby dari segi penjagaan enjin saja. Okay, so tak ada apa saya nak cakap. Mungkin sampai sini je penjelasan saya untuk RX-8. InsyaAllah kita jumpa lagi di next episode. Saya akan cuba menjelaskan tentang GTR punya budget, apa yang kena ada untuk memiliki GTR, apa yang korang kena standby. So stay tune dan jangan lupa subscribe, tekan button like, tekan button loceng. Kita jumpa lagi di next video insyaAllah. Assalamualaikum dan selamat berpuasa. Ciao.